Duhai, apakah gerangan budi balasan bagi insan melahirkan, membesarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak bincang pasal bila mak-mak mengamuk, anak mengikut. Jadi, yelah, macam kita nak cakap ni dengan Cik Yah lah. Cik Yah, mak-mak mengamuk ni sebenarnya ada satu kes lah yang semua orang tahu baru ni ada viral pasal mak dia mengamuk sebab anak dia dituduh mencuri apa semua. Itulah benda yang kita membuatkan topik kita keluar ini hari. Tapi mak-mak mengamuk ni, anak mengikut. Jadi, Cik Yah rasa macam mana? Patut tak mak-mak ni mengamuk tak tentu arah kat rumah? Lalata itu sebenarnya itu yang menjadi ajaran kepada anak-anak mengikut apa yang mak-mak buat. Pasal kes yang viral itu lagi, pada pendapat Cik Yah, mengamuk dengan mak-mak ni berpisah tiada. Bila kita mak bapak, kita marah, kita mengamuk, kita tinggi suara, kita campak barang, kita keluar perkataan kesat. Jadi perilaku inilah yang akan ditiru oleh anak-anak bila dia marah. Mak bapak tunjuk contoh yang baik ke anak-anak. Kalau bergaduh, janganlah depan anak-anak. Sebab ia mungkin akan jadi ikutan. Dan kita risau akan bagi kesan tak baik kepada perkembangan mental anak-anak kita. Datuk, dalam Islam ni Datuk, sebenarnya kalau kita nak mendidik anak ni macam mana Datuk? Yang dalam Islam betul-betul. Dia bermula daripada pemilihan pasangan lagi. Siapa yang nak mengandung, melahirkan anak kita. Dan siapa yang nak menjadi bapa pada anak-anak kita pun kita kena fikirlah. Daripada awal Nabi sebut. Banyak orang jumpa saya, dia kata, Ustaz saya salah. Suami saya dera saya, suami saya pukul saya. Saya tanya dekat dia, waktu bercinta, waktu bertunang dulu, akak pilih apa sebab pilih? Akak tahu tak waktu bertunang dia panah barat? Tahu? Habis tu akak pergi kata menikah dengan dia, apa? Dah tahu dah dia tu panah barat. Sikit-sikit angkat tangan, sikit-sikit angkat tangan. Inilah yang kau dapat. Apa yang kita usaha, itulah yang kita dapat. Sebab itu Nabi kata, pilih agama. Orang yang beragama dan memahami agama, bila dia sayang, dia suka, dia jaga kita. Dan kalau dia tak suka kita, dia tak akan pukul kita. Dia tak akan memukul kita, membuka aib kita, mencerca kita. Sebab dia pesan, dia ingat pesan Allah. Kalau kamu sayang dia, pegang elok-elok. Fa'imsakum bima'ruf aw tasrihum biihsan. Kalau kamu nak lepaskan dia pun, lepas elok-elok. Kalau kamu sayang dia, pegang elok-elok, pegang baik-baik. Dan kalau kamu nak lepaskan dia pun, lepas dengan cara yang baik. Ini pegangan orang yang beragama. Itu asas bagaimana untuk memilih pasangan hidup. Nombor dua, apabila telah bergelar seorang suami dan bergelar seorang isteri, wujudkan suasana yang Allah redha, yang Nabi suka dalam rumah tangga. Maka redha dan suka itu datangnya daripada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebahagiaan yang boleh kita dapat kalau kita tinggalkan dua perkara ini. Kita tinggalkan agama kita, kita tinggalkan Rasulullah kita tinggalkan Quran kita, tinggalkan hadis, maka rumah tangga kita akan berantakan. Orang yang betul-betul mengikut pada jalan agama ni tuan-tuan, insya-Allah rumah tangga dia bahagia. Dan anak dia sampai dia tua, sampai dia mati nanti pun anak masih berbakti lagi. Sebab anak dia telah dididik. Bila mak kamu tua, bila mak kamu dah umur dah panjang, maka kamu jagalah mereka. Kamu belalah mereka. Jangan kamu bantah mereka. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sebab dia dah dididik dah, bercakaplah dengan mak bapak kamu dengan kata-kata yang baik. Jadi macam Cik Yah sebutkan tadi, bahawa apa yang dibuat oleh mak, apa yang dibuat oleh bapa anak adalah peniru nombor satu. Kalau kita maki, kalau kita mengamuk, maka mengamuk itu anak-anak akan belajar. Dia betul-betul copy paste, dia putus step betul-betul. Bila dia kahwin nanti, dia akan buat pula pada anak-anak dia. Dia tengok mak dia mengamuk pada bapa dia, pada suami mak dia. Satu hari bila dia berkahwin, itulah perbuatan yang dia akan buat pada suami dia pula.
Kalau dia tengok bapak dia belasah mak dia, satu hari bila dia kahwin, dia pula belasah pada isteri dia. Sebab itu saya sebut berkali-kali dalam ceramah-ceramah saya, berbelas-belas tahun saya cakap, kalau kita suami isteri ada pertikaian, ada konflik, ada masalah di antara kita, itu benda biasa. Sedangkan lidah lagi tergigit, apapunlah suami istri, buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Saya cakap lah, suami isteri ni ada aja saat dia mesti selisih faham, krisis, nak marah. Itu benda biasa. Itu benda biasa. Mesti ada punya. Mana ada orang ayahanda marah? Ayahanda marah? Tidak, seronok. Alhamdulillah. Tetapi macam mana kita nak salurkan kemarahan tu, Tok? Jangan depan anak-anak. Tok, tapi sekarang ni Datuk, ada orang dia buat tu sebagai konten, Datuk. Dia marah orang. Dan lepas tu dengan anak-anak dia sekali, lepas tu anak dia dapat kecaman. Ni macam mana? Ini bukan masalah anak tak hormat mak bapak. Tapi ini tak apa nak cerdik. Benda ni bukannya nak menyiarkan segala-galanya tentang kita. Hari ni saya nampak orang Malaysia ni dah terlalu obes sangat lah ni dengan benda-benda ni. Dah terlalu dah. Dia buat apa benda pun mesti dia beritahu pada orang. Sampai pada satu tahap dia bergaduh dengan isteri dia pun dia masuk sini. Dia marah pada anak dia pun di sini. Dan kita lihat hari ni orang tolak mak dia. Orang beletir pada mak dia pun masuk dalam viral sekarang. dapat duit Ustaz. Orang rakam. Ya, itu masalah dia. Sebab segala-gala benda itu boleh memperkenalkan mereka jadi popular. Sedangkan untuk kesan jangka masa panjang, misalnya kita tunjukkan panah barang kita, mengamuk kita, dan anak kita pun turut mengamuk sekali. Apa kesan pada budak tu bila dia di sekolah? Dan benda ni bila disiarkan, bila keluar, dia makan tahun, dia makan berpuluh tahun, orang takkan lupa lagi. Orang akan ulang. Kesan daripada psikologi anak-anak kita. Okey, Ustaz, bila kita tengok video yang viral tu Ustaz, sebenarnya saya tak ambil peduli lah sama ada dia sengaja buat ke apa ke, tapi bila insiden tu berlaku, nampak macam panas baran tu kan, macam cepat marah kan. Macam mana kita nak elakkan panas baran ni Datuk? Ya, kadang-kadang kita dalam kes anak, mak dengan anak ni, kadang-kadang ada anak yang terlalu dimanjakan, terlalu disayangi, terlalu berlebih sangat. Bila anak tu sikit saja pun, bukan setakat kita, cikgu sekolah pun dia serang. Cik Ya tahu lah dia pengalaman cikgu. Berapa banyak mak bapak yang datang serang cikgu di sekolah. Lari cikgu tu. Makna apa? Sebab dia terlalu sayang sangatlah pada anak dia. Konon-konon dia terlalu sayang sangat. Ada yang terlalu sayang sangat pada anak, dia ikut marah, dia serang orang. Ada orang yang terlalu sayang sangat pada anak dia, dia ikut saja anak dia. Baik, balik tentang persoalan macam mana nak kontrol dengan kemarahan. Nombor satu, Nabi sebut la taghdab, la taghdab, la taghdab. 3 kali Nabi ulang, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Perbuatan yang sama, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nombor satu, memang marah semua ada dalam jiwa kita. Saya pun ada sifat marah, Cik Yah pun ada sifat marah. Kalau manusia ni tak ada sifat marah, saya tak tahu. Manusia ni ada marah, cuma bagaimana nak kontrol kemarahan. Macam mana nak menjadikan marah kita bermanfaat? Marah apabila agama diinjak, marah apabila agama dihina, marah apabila Islam dihina. Itu kena marah, wajib marah dia. Tetapi marah dalam bab yang lain, banyakkan bersabar. Sabar tu. Jumpa elok-elok dengan cikgu, saya nak tanya cikgu apa masalah anak saya. Ini kalau datang cekak pinggang, saya buat live. Itu bukannya nak marah dah, itu bukan nak bincang dah. Itu dah jadi kod lain. Cikgu yang rendah marah dia pun, yang boleh kontrol pun hilang kemarahan. Dia punya kontrol dia kalau kita buat macam itu. Sebab kita tak boleh fikir yang kita saja ada sifat marah. Orang lain pun belum kita tahu marah dia macam mana. Kalau kita marah anak orang, jangan lupa orang tu pun ada mak bapak dia. Kita kata kita defend anak kita. Yang kita sedang marah sekarang ni pun ada mak bapak dia. Mak bapak dia pun nak defend dia juga. Sampai bila benda ni akan berpanjangan. Jadi selesaikan dengan jalan sabar. Fasabrun jamil. Sabar itu adalah cantik. Yang ketiga,
ketiganya, kalau kita tengah marah dalam keadaan berdiri, bawa-bawalah duduk. Kalau duduk pun marah, bawa-bawalah berbaring. Berbaring pun marah lagi, kau pergi ambil wuduk ke, tenggelam lah, kau mandi ke, pergi sembahyang ke. Dengan wuduk, dengan sembahyang itu meredakan kemarahan kita. InsyaAllah Islam mengajar untuk kita mengawal kemarahan. Dan kalau kita marah pun ada benda yang patut dimarah dan ada benda yang tidak patut dimarah. Wallahu'alam. Terima kasih Ustaz. Okey, Cik Ya. Cik Ya tengok kan, bila mak-mak mengamuk, anak mengikut. Jadi apa keteladannya yang kita dapat daripada video yang viral ni? Apa teladan yang kita dapat? Mungkin Cik Ya boleh kongsi sikit, Cik Ya. Pada pendapat Cik Ya, setiap apa yang berlaku itu dia mesti ada kesan dia. Kalau tak pada mental, mesti pada fizikal. Kalau tak terkesan pada kita, mesti terkesan kepada orang lain. Betul, apa yang berlaku itu dia mungkin ujian untuk dia sekeluarga, ujian untuk siapa-siapa ajalah yang terlibat dalam video dia tu. Tapi apakah ujiannya untuk kita sebagai masyarakat yang menonton ni? Adakah kita perlu menghentam lagi individu tersebut? Adakah kita perlu menghina dia sekadar untuk melepaskan rasa marah kita? Cik Ya bukan menyebelahi dia. Cik Ya tak menyatakan yang dia buat tu betul. Kita manusia, Allah kurniakan akal fikiran. Jadi kita pandai-pandailah berfikir. Dari apa yang berlaku, ia menguji kita untuk berfikir dan muhasabah diri. Kalau ia terjadi pada kita, tak kiralah kita sebagai mangsa, tak kiralah kita ni pemangsa ke, apa yang seharusnya kita buat. Kalau kita rasa apa yang dia buat tu tak betul, jadi kalau satu hari nanti kita diuji, kita mengalami situasi yang sama, kita jangan ulang kesilapan yang sama. Dari apa yang viral itu hari, kalau kita rasa kita ada solusi yang lebih baik, kita ada cara penyelesaian yang lagi baik, jadi kita dah tahu dah macam mana nak bertindak dengan lebih waras kalau ia berlaku pada kita. Ia mungkin mungkin tak berlaku pada kita, tapi kita ada anak, kita ada cucu, kita ada saudara mara yang sama dengan kita, yang tengah meneruskan kehidupan. Siapa tahu kalau ada ahli keluarga kita yang mengalami situasi yang sama, kan? Dan kepada ibu bapa, penjaga, kalau kita ada anak kecil dengan kita, jadilah contoh yang baik kepada mereka, sebab kita bukan hidup seorang atas bumi ni. Jadi fikirkanlah apa yang terbaik dari kita sebagai mak bapak agar ia dapat terus disalurkan dalam keluarga kita, walaupun satu hari nanti kita dah tak ada lah dekat alam sana esok. Bekalan kita selain dari amalan kita selama kita hidup ni, bekalan kita juga adalah, saya ambil contoh Ustaz tadi bagi tadi, adalah doa dari anak-anak. Antara bekalannya kita kat sana nanti, selagi ada waktu, pupuklah. Ingat pepatah Melayu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Nasi dah jadi bubur. Semoga pencerahan ini menjadi iktibar bagi saya yang menonton dan semua sahabat-sahabat kita. Duhai, apakah gerangan budi balasan bagi insan melahirkan, membesarkan, tiada bahagia jika tiada. Ambil tempat tisu Pak Is semalam tu. Sedih dan Pak Cik Ya. Ambil kemak tu Pak Is. Oh Cik Ya. Okeylah Cik Ya, terima kasih banyak-banyak Cik Ya. Terima kasih Datuk. Alhamdulillah Datuk. Hari ni walaupun santai-santai Datuk, banyak yang saya belajar. Terus menyokong Cik Ya, terus menyokong Datuk Ustaz Kazim, seorang pendakwah yang sangat dihormati, yang banyak membimbing rakyat Malaysia, membimbing secara live ataupun secara dalam alam maya. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Assalamualaikum. Bye-bye. Salam.